tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama tuan-tuan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia dan berkat ini tuan-tuan, Allah pilih kita untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, saya minta maaf saya lewat tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini dalam surah Taha. Surah Taha ni tuan-tuan, Nabi SAW antara nama lain Nabi ialah nama Mustafa. Salah satu yang nama lain Nabi SAW juga Nabi digelar dengan nama Taha. Nabi SAW juga digelar dengan Taha. Maknanya tuan-tuan, selain daripada Muhammad, Taha juga nama Nabi SAW. Itu gelaran Nabi. Dalam surah Taha tuan-tuan, ayat 124, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa a'rada 'an zikri, siapa dia yang dia hidup masa atas dunia, dia berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, mai Al-Quran dekat dia, dia buat ta'ti, mai hadis Nabi, mai dakwah Nabi dekat dia pun dia buat tak heran ke orang. Dia kira dia dengan kehidupan dia tak peduli langsung dengan akhirat ni. Mai Al-Quran dia buat ta'ti, tahu kata ayat tu hukum tapi dia tak mau nak terima. Tahu kata sunnah Nabi itu begitu dan begini tapi tak mau nak terima. Tuhan sebut dalam surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri", siapa-siapa yang dia berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang macam ni, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan jadikan kehidupan orang yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah sempitkan hidupnya. Maknanya tuan-tuan, tiap-tiap hari dia bekerja, dia cari duit, balik main di rumah tuan-tuan, dia tak peduli dengan sembahyang, tak peduli dengan zakat, tak peduli dengan Quran. Maka dia balik pergi di rumah tuan-tuan, rumah dia tidak menjadi penyeri kehidupan dia. Dia balik pergi di rumah, tengok bini dia jadi serabut. Dia balik pergi di rumah, tengok anak-anak dia jadi serabut. Seolah-olah dunia ni yang Tuhan buat luas ni, dunia ni seolah-olah sempit bagi dia. Kehidupan dia tuan-tuan, sampai dia balik pergi rumah, dia rasa dia hidup ni tak ada guna. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita duk tengok orang yang bunuh diri tuan-tuan. Sebelum dia bunuh diri, selalunya lah tuan-tuan boleh pergi tanya hak jabatan bomba. Mereka rajin. Orang nak bunuh diri, orang pergi bomba ramai. Tuan-tuan, bomba ni bukan tekan kebakaran. Orang bunuh diri pun mereka, ulang tudung selah pun mereka. Tuan-tuan, dia kalau ikut tak boleh sebut bomba lah tuan. Bomba ni bukan dekat padam api tuan-tuan. Padam kemarahan orang pun boleh. Tuan-tuan, bomba tuan-tuan pernah dengar cerita bomba, kesian kat geng bomba tuan-tuan. Pin dia jatuh dalam lubang jamban, telefon bomba suruh ambil. Lelak tuan-tuan masyarakat kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan kalau pergi tanya geng-geng bomba yang pergi duk tarik orang tak mau pergi bunuh diri tuan-tuan, mereka tanya kat kawan nak bunuh diri tu pasal apa? Hang nak bunuh diri. Dia habaq apa? Dia kata aku ni nak bunuh diri pasal apa? Seolah-olah dunia ni tak ada erti. Tuan-tuan, pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dalam hati dia tuan-tuan kosong. Pasal apa kosong? Pasal dia berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bisa tengok dah orang-orang agama, orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang yang dekat dengan hadis, orang yang merapatkan diri dengan Allah. Adakah orang yang macam ni kecewa? Tak tuan-tuan, bahkan Allah jadikan kehidupan orang yang mau dengan agama ni tuan-tuan, kehidupan dia senang. Baik dari segi duit ringgit senang, baik dari segi rumah tangga dia senang, anak-anak dia nak didik senang. Pasal apa? Dia ingat kepada Allah dan dia tidak berpaling pada Allah, maka Allah bagi kehidupan dia selesa sepenuh atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang Tuhan sebut dalam surah Taha. Allah kata, siapa yang dia berpaling daripada peringatan Allah, Tuhan jadikan kehidupan dia sempit atas muka bumi ini tuan-tuan.
Kemudian sambung dalam ayat itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang yang berpaling daripada peringatan Allah, bukan setakat Allah jadikan kehidupan dia sempit, bahkan Allah kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Tuan-tuan, atas dunia ni manusia ni yang tak mau dekat Allah ni, tuan-tuan, mata celik luah. Sampai tambah spek mata, tuan-tuan, habis dengan spek mata lah ni dia buat surgery. Bedah mata ni tak payah pakai spek dah. Mata hak rapun boleh terang atas dunia ni. Tapi kehidupan dia Allah bagi sempit. Dia hidup atas dunia walaupun mata dia terang, dia buat pembedahan, tapi dia berpaling daripada peringatan Allah. Allah bangkitkan dia daripada mahsyar dan Allah kumpulkan orang yang macam ni dalam keadaan a'ma, buta. Tuan-tuan tengok dialog Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Sambung dalam ayat 125 surah Taha, kata Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang Tuhan butakan mata dia ni masa dia padang mahsyar, esok dia bangkit, dia tanya dekat Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, ya Tuhanku, pasal apalah hari ini aku bangkit dalam keadaan mata aku buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu masa atas dunia mata aku celik luas. Mata aku masa atas dunia dulu aku nampak clear. Bukan takat clear, kalau kata balik sana highway pun nampak, tuan-tuan, jauh mata memandang, mata dah boleh tengok. Tiba-tiba orang yang macam ni, yang sempurna penglihatan dia masa atas dunia, dia mati, esok dia dibangkitkan oleh Allah, mata dia buta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mata kita, tuan-tuan, siapa bagi? Allah yang bagi. Dia berkuasa nak tarik balik, tuan-tuan. Baik. Kemudian bila kawan ni, orang yang berpaling daripada peringatan Allah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Dia tanya, ya Allah, pasal apa hari ini aku bangkit dalam keadaan aku buta? Pasal apa ya Allah? Sedangkan dulu masa atas dunia aku celik biji mata luas, aku nampak. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai menjawab pertanyaan kawan yang berdosa ni, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah balasan atatka ayatuna, balasan orang yang apabila mai dekat dia ayat-ayat keterangan kami. Maknanya apa, tuan-tuan? Allah hantar mai ayat hudud, tak terima. Ayat kefarduan semayang, tolak. Ayat kefarduan puasa, tolak. Ayat-ayat kefarduan yang Tuhan suruh kita laksanakan ketika kita hidup atas dunia, tolak. Orang yang macam ni, kata Allah Subhanahu wa taala, bila mai dekat dia keterangan Allah, fanasitaha, dia melupakan segala keterangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mai Al-Quran dekat depannya, petunjuk bukti kata Allah suruh laksana Islam, dia tolak tepi, dia tak mau terima, dia melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah Subhanahu wa taala, macam mana hang dulu atas dunia mai ayat keterangan kami dekat hang buat tak reti, hang melupakan ayat keterangan kami masa atas dunia, begitulah kami balas kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kami balas balik, kami melupakan kamu pada hari itu. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah kata manusia yang macam ni, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, Allah tidak akan bercakap dengan mereka itu di padang mahsyar. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan dosa mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi orang yang macam ni azab Allah Subhanahu wa taala yang bersangatan pedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sampai tahu tuan-tuan, kita sudah faham. Kita faham tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ni dia Tuhan yang nak habaq dekat kita apa? Bila mai Al-Quran 30 juzuk mai depan kita, tuan-tuan, janganlah berpaling daripada peringatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Bila Tuhan lantik kita menjadi pemimpin, amanah dalam kepimpinan kita, tuan-tuan.
Bila Allah lantik kita menjadi khalifah di atas dunia ni tuan-tuan, maka kita kena jalankan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ni tuan-tuan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat kepada Allah, kata Allah kepada malaikat, Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'iluka. Allah nak menjadikan khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Maknanya apa tuan-tuan? Manusia ini Allah takdirkan, Allah nak supaya manusia menjadi pemimpin ataupun khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni tuan-tuan. Allah buat turun kita ke dunia, Allah suruh kita jadi pemimpin atas dunia, dan kita kena amanah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, kita nak mentadbir, kita nak memimpin keluarga kita tuan-tuan, mestilah dipimpin dengan cara Islam. Tuan-tuan, itu dalam kelompok kita. Naik atas ini tuan-tuan, dalam kelompok pemimpin ataupun dalam kelompok pemimpin masyarakat ataupun pemimpin rakyat, amanahlah dan pimpinlah dengan cara Islam. Islam banyak macam mana tuan-tuan? Macam tu yang sepatutnya kita kena buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi ayat tu, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga balasan bagi orang-orang man asrafa, orang yang melampaui batas syariat Allah, wa lam yu'min bi ayati wa la yu'min bi ayati rabbih. Dan orang yang macam ni Tuhan kata, begitulah balasan bagi orang yang melampaui batas dan orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Wala 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat azab di hari akhirat esok, kata Allah, azab yang sangat-sangat dahsyat dan azab yang wa abqa, azab yang sangat-sangat berkekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah yang sepatutnya kita faham. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham apa dia? Kita faham bahawa kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan heboh, dapat derma banyak tuan-tuan hari ni, pakai hingar kayu rendah tuan-tuan. Derma yang banyak tuan-tuan. Sebab macam mana orang Malaysia ni murah rezeki. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan faham tak? Derma tuan-tuan faham tak? Kata tak faham, tak faham tak faham. Ingat senyap macam tuan marah kat saya apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu mukadimah kita tuan-tuan, surah Taha ayat 124 sampai 127. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini tuan-tuan, hadis ini sangat-sangat relevan dan sangat-sangat penting untuk kita hayati bersama tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari, haddatsana Abdul Malik bin Umair radhiyallahu an Jabir bin Samurah qala. Hadis ini tuan-tuan daripada Abdul Malik bin Umair, kata Abdul Malik, dan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kata Jabir bin Samurah, syaka ahlul Kufah sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Samurah, Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Kufah. Tuan-tuan, gubernur di Kufah ni Umar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, penduduk Kufah ada satu benda yang tak puas hati dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka buat satu aduan. Bila mereka tak puas hati, mereka buat satu aduan, dan aduan itu tuan-tuan sampai kepada Khalifah Islam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran
kata dalam hadis tu, bila sampai satu report, sampai satu aduan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan gubernur di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Umar dapat berita, dapat report berkenaan dengan satu aduan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur di Kufah. Maka bila Umar dengar ada satu report, Umar gantung tugas Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian bila gantung tugas Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar ganti ataupun Umar lantik Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah, menggantikan sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dibicarakan. Baik tuan-tuan, apa salah Sa'ad bin Abi Waqqas? Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Dia pergi report dekat Sayyidina Umar. Dia pahabat kata Sa'ad bin Abi Waqqas sembahyang tak betul. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan, dia termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Tiba-tiba tuan-tuan, sahabat yang Nabi janji syurga sembahyang tak betul. Tuan-tuan, dia sembahyang tak betul ke orang hak report tu tak betul? Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh sembahyang tak betul. Bila dia report, hantar report dekat Umar, sampai kata Sa'ad ni sembahyang tak betul. Fa arsala ilaih, dia hantar Sa'ad bin Abi Waqqas, hantar pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab untuk dibicarakan tuan-tuan. Bila sampai Sa'ad bin Abi Waqqas di depan Umar radhiyallahu anhu, tepuih Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh Umar. Umar tanya, faqala ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas juga dipanggil sebagai Aba Ishaq. Sampai saja Sa'ad bin Abi Waqqas depan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya dia, wahai Aba Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Umar bila jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar terus tanya. Umar tanya, wahai Aba Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai report dekat aku mengatakan bahawa kamu ni Sa'ad bin Abi Waqqas sembahyang tak betul. Depa tuduh, penduduk Kufah tuduh hang ni sembahyang tak betul. Umar tanya dia, betul ke hang sembahyang tak betul? Kalau hang sembahyang tak betul, hang sembahyang macam mana? Umar tanya dia. Qala Abu Ishaq, bila ditanya soalan yang macam tu, bila dituduh Sa'ad bin Abi Waqqas sembahyang tak betul, Sa'ad pun jawab dekat Khalifah Umar Al-Khattab. Sa'ad kata apa? Dia kata, ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sa'ad dituduh macam tu, Sa'ad kata dekat Umar, wahai Amirul Mukminin, wallahi sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa taala, fa inni kuntu usalli bihim, aku sembahyang macam mana Nabi SAW sembahyang. Nabi ajak aku sembahyang macam tu cara aku sembahyang. Usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang wahai Amirul Mukminin macam mana Nabi ajak aku sembahyang macam itulah. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi. Dia belajar sembahyang, dia belajar dengan Nabi tuan-tuan, dan dia pula ahli syurga. Takkanlah ahli syurga sembahyang tak betul tuan-tuan. Sampai macam tu sekali dia bertuduh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas kena tanya macam tu, dia kata, aku ya Umar, sembahyang ni ikut macam mana Nabi ajar. Sampai Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah macam mana kamu lihat aku sembahyang. Yang Nabi kata, bila Nabi kata macam tu, aku ikut macam mana Nabi ajar. Selesai tuan-tuan, habis dia habaq macam tu, tuan-tuan, Umar dia kata apa lagi? Ma ukhrimu anha usalli salat al-isha fa arkudu fil ulayaini. Kata dalam hadis tu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku tidak mengurangkan langsung sembahyang yang ditunjuk
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sembahyang maghrib 3 rakaat, aku sembahyang 3, aku tak sembahyang 4. Aku tak sembahyang 2, aku sembahyang 3 kalau maghrib. Kalau subuh 2 rakaat, aku tak kurangkan rakaat tu. Aku tak kurangkan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa lagi? Usalli salatal isya'i fa arkudu fil ulayain. Dia kata aku sembahyang Isya 4 rakaat dan 2 rakaat yang permulaan itu aku panjangkan seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa sembahyang Isya tuan-tuan 2 rakaat permulaan panjang? Pasal apa? Dia ada surah. Lepas pada Fatihah kita baca surah hak sunat tu. Tak kisah surah apa kita baca tuan-tuan. Dengan bacaan surah itulah menjadikan sembahyang itu panjang. 2 rakaat permulaan. Dia kata, wa ukhifu fil ukhrayain. Dia kata 2 rakaat yang penghabisan. Aku sembahyang bagi pendek sikit. Pasal apa? Nabi sembahyang macam tu. Pasal apa tuan-tuan? 2 rakaat yang terakhir tak ada surah sunat untuk kita baca selepas daripada Fatihah. Maka dia kata, aku sembahyang macam mana Nabi sembahyang, macam tu aku sembahyang. Macam mana boleh penduduk Kufah tuduh kata aku sembahyang tak betul? Tak mana? Awak depa alim sangat ke? Lebih kurang macam tu kan? Lebih kurang macam tu. Awak depa ni ulama sangat kan sampai aku sembahyang tak betul? Dia tak kata tuan tu saya tak apa. Baik, sambung hadis tu. Qala, kata Umar bila dengar kata Sa'ad bin Abi Waqqas jawab macam tu, terus Umar kata apa? Qala dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Umar kata dekat begitulah yang aku yakin dan aku percaya kepada kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat Nabi ni tuan-tuan. Sahabat Nabi. Umar sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Depa sama-sama sahabat tuan-tuan. Tak ada dalam hati depa perasaan nak berjatuh ragu. Tak ada tuan-tuan. Kita tuan-tuan bukan kata kawan, adik-beradik pun berjatuh tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan tengok adik-beradik kita seronok kaya sikit tuan-tuan, kita duduk tak senang dah. Dia pakai kereta Vios, kita pakai kereta kereta kodok panggil dulu ni lama. Kereta kodok Volkswagen tu lama punya. Jenis kalau kata kereta tu bawa di lebuh raya tuan-tuan, kalau duduk belah kanan bukan orang bagi lampu, kawan nak kereta besar tepi-tepi, takut belah kereta dia tuan-tuan. Dengki dekat orang tuan-tuan, tak kira adik-beradik, tak kira adik-beradik ni tuan-tuan. Zaman lah ni adik-beradik sama adik-beradik berkelahi, tak berhati. Sahabat Nabi tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sayyidina Umar, dua-dua orang ni tuan-tuan berhati mulia. Tak ada perasaan buruk sangka antara satu sama lain. Umar pun tak sangka kata Sa'ad ni sembahyang tak betul, dan Sa'ad ni pun tak bersangka buruk kepada Umar. Umar panggil dia, mengadili dia. Sebab apa? Itu tugas khalifah. Tuan-tuan, tak ada perasaan buruk sangka. Kemudian Umar kata, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Begitulah wahai Aba Ishaq, begitulah wahai Sa'ad. Aku yakin dekat sembahyang betul. Ringkas cerita tuan-tuan. Kemudian sambung hadis tu, fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Kata dalam hadis tu, Umar pun buatlah satu suruhanjaya siasatan diraja. Yang hari ni tuan-tuan depa buat suruhanjaya siasatan diraja. Begitulah Umar lantik satu grup buat satu suruhanjaya siasatan. Nak pergi siasat, berita kata Sa'ad sembahyang tak betul ini, siapa yang buat keluar main? Siapa yang mulakan berita ni? Kalau dia mulakan, dia kena datangkan bukti yang dia tuduh Sa'ad sembahyang tak betul. Pasal apa dia boleh tuduh macam tu? Bila Umar buat satu grup, buat satu kumpulan siasatan, dalam kumpulan tu ada Sa'ad bin Abi Waqqas menganggotai suruhanjaya tersebut. Bila buat satu suruhanjaya tu, Umar hantar dia pergi ke Kufah. Hantar balik pergi ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di situ Kufah. Fasala anhu ahlul Kufah wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Kata dalam hadis tu, depa sampai di Kufah, tiap-tiap masjid yang depa sampai, semua depa tanya. Masjid ni, sampai di masjid ni, dia tanya betul tak betul ada orang buat tuduhan kata Sa'ad sembahyang tak betul. Depa kata dak, kami kenal Sa'ad
sembahyang betul. Bahkan Sa'ad ni sahabat Nabi yang cukup bagus dengan kami. Habis selesai masjid ni, pergi pula masjid lain. Mereka berjalan tiap-tiap masjid yang ada di Kufah. Mereka tanya penduduk dan jemaah masjid, betul ke Sa'ad sembahyang tak betul? Mereka kata tak, tuduhan tu tak betul. Sa'ad ni seorang sahabat Nabi yang bagus dengan kami. Hujan tuan-tuan. Hujan sengit, habis hujan turun tuan. Baik. Kemudian dia sambung dalam hadis tu, mereka kata apa? Wa yuthnuna ma'rufa. Kami kenal Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kami kenal dia sungguh. Dia orang yang baik. Tuan, dia orang yang baik. Kemudian dia kata apa lagi? Hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Geng-geng hak buat siasatan ni tuan-tuan, mereka pergi cari merata masjid, tak jumpa siapa yang buat tuduhan tu. Sampailah last kali mereka pergi ke satu masjid yang diberi nama Masjid li Bani Absin. Masjid Bani Absin. Sampai di masjid tu tuan-tuan, dia bertanya soalan yang sama. Siapa ada nak komen pasal Sa'ad bin Abi Waqqas? Bila dia bertanya soalan yang macam tu, faqama rajulun minhum. Bila dia bertanya soalan tu tuan-tuan, bangkit satu orang lelaki. Dia jawab dekat mereka ni. Yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Laki-laki yang bangkit ni nama dia Usamah bin Qatadah. Dia bangkit berdiri depan Suruhanjaya siasatan ni. Dia habaq, dia kata aku ada benda yang aku nak komplain pasal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa? Dan dalam hadis tu disebut yukna Abu Sa'dah. Usamah bin Qatadah ini juga digelar ataupun dipanggil dia dengan nama Abu Sa'dah. Qala Qatadah ni, Usamah bin Qatadah ni, dia bangkit berdiri, dia tak cakap banyak dah. Dia habaq terus. Dia kata kalau hangpa nak tahu perangai Sa'ad bin Abi Waqqas, ni dia orang yang boleh cerita. Dia kata, ni dah ni orang yang boleh cerita pasal Sa'ad bin Abi Waqqas, ni dia orang yang boleh cerita. Hangpa tak usah tanya orang lain, baik tanya aku boleh cerita macam mana perangai Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, kata Usamah bin Qatadah, dia buat tuduhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Amma idh nashattana fa inna Sa'dan kana. Dia kata apa? Kalau hangpa nak tahu perangai Sa'ad bin Abi Waqqas ni macam mana, kana la yusiru bis sariyah. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni kalau hangpa nak kenal dia ni gubernur Kufah. Tapi kalau pergi perang, kadang-kadang dia tak pergi, dan kalau dia pergi perang pun dia duduk di belakang. Usamah tuduh kata Sa'ad ni pengecut, penakut baik. Dahlah penakut baik pula. Penakut. Dia kalau pergi perang, dia tak duduk depan, dia duduk belakang. Tuan-tuan, kalau Nabi perang, tuan-tuan, Nabi duduk di depan, Nabi tak duduk di belakang. Ni Usamah bin Qatadah, dia tuduh sahabat Nabi yang baik. Dia kata apa? Dia kata Sa'ad ni kalau pergi perang, dia tak duduk depan, dia duduk belakang. Kadang-kadang dia tak pergi, dia cungit balik. Tuan-tuan, antara dosa besar ialah lari daripada medan perang. Dosa besar tuan-tuan. Lari daripada medan perang, itu dosa besar. Baik. Dia tuduh, dia kata apa? Sa'ad bin Abi Waqqas tak join perang. Penakut, pengecut baik. Dan itu tuduhan yang pertama. Tuduhan yang kedua, dia kata apa? Wala yaqsimu bisawiyah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jadi gubernur, dia jadi pemimpin kami. Dia menjadi pengurus harta kami. Dia menguruskan harta kami, ataupun dia bedak harta secara tidak adil. Hak kroni dia ambil. Hak tak nak bagi ke rakyat, dia bagi sikit. Tuan-tuan faham tak? Tak faham pun tuan-tuan buat faham. Hak tang dia tu, dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas makan harta kerajaan. Dia tuduh kata bagi harta secara tidak adil. Dia balas sampai berbilion-bilion dekat rakyat, dia bagi sikit lah. Ni dia tuduh. Usamah bin Qatadah tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas begitu. Dan yang ketiga, dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata wala yaqdilu bil qadiyah. Dia tuduh kata Sa'ad bin Abi Waqqas apabila menjadi hakim mahkamah, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berlaku adil terhadap orang yang dihakiminya. Tuan-tuan, berat tak tuan-tuan tuduhan tu? Sangat-sangat berat. Dia tuduh kata Sa'ad bin Abi Waqqas tak join perang.
Kemudian dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas bahagi harta secara tak adil. Yang ketiga, dia tuduh Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi hakim yang tidak mengadili dengan penuh keadilan. 3 tuduhan itu dia tuduh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Selesai dia bagi tuduhan depan Sa'ad bin Abi Waqqas, qala Sa'ad, lepas pada dituduh Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu, terus Sa'ad bin Abi Waqqas jawab dekat dia. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad, ama wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'ad, la'anwanna bi thalathin, aku nak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 benda. Nanti kena dekat hang Usama Sa'ad ni. Rupanya tuan-tuan, Sa'ad Usama bin Qatadah ni tuan-tuan, dia tak tahu kata Sa'ad tu ada depan dia. Dia tak kenal Sa'ad tu siapa dia, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayang, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi. Orang tuduh dia macam-macam tuduhan tadi yang saya sebut. Orang tuduh dia macam tu, dia tak marah, tuan-tuan. Pasal apa? Nabi ajak dia sabar, dengar dulu. Kalau Sa'ad kawan kita, tuan-tuan, kalau Sa'ad kawan kita kena tuduhan yang macam tu, ada nama Sa'ad tuan-tuan lari, ada tak ada kaitan langsung, tuan-tuan, no? Kalaulah Sa'ad kawan kita ni, tuan-tuan, orang tuduh macam tu dengan tuduhan yang salah, tuduhan yang menipu, kalau tak sampai penumbuk, tuan-tuan, kaki nanti naik kat kepala kawan yang tuduh. Dah lah tak kena aku, hang tuduh aku pula macam tu. Sa'ad kena, tuan-tuan, depan-depan dia kawan ni tuduh macam tu. Kemudian habis kawan tu kata, Sa'ad kata, aku nak minta kepada Allah 3 benda, nanti kena dekat. Sa'ad kata dekat dia, Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiba, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah sekiranya laki-laki ni Usama bin Qatadah ni dia berbohong dengan tuduhan tu. Tuan-tuan tengok mulianya hati para sahabat, depa tak rasa diri depa baik, tuan-tuan. Bila orang tuduh macam tu, dia takut tuduhan tu betul. Dia kata apa? Ya Allah, kalaulah engkau merasakan aku ni baik, dan kalaulah engkau merasakan lelaki yang tuduh ni dia buat tuduhan palsu dekat aku. Tuan-tuan faham tak? Dia nak biar Allah nilai dia. Dia tak nilai diri dia baik, dia serahkan penilaian diri dia kepada Allah. Dia kata apa? Ya Allah, kalau betul lah Usama bin Qatadah ni dia menipu, dia buat tuduhan palsu dekat aku. Dia kata apa? Dan dia berdiri hari ni qama riya'an, dia berdiri hari ni, dia bagi tuduhan dekat aku, dia berdiri dalam keadaan riya' wa sum'atan, dan dia berdiri dalam keadaan sum'ah. Fa'atul umrah, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur Usama bin Qatadah. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan rasa panjang umur ni, tuan-tuan, jangan rasa panjang umur ni baik. Kadang-kadang tuan-tuan, panjang umur tidak membawa kebaikan kepada manusia. Kadang-kadang tuan-tuan, manusia Tuhan panjangkan umur dia, dosa dia makin bertambah, bukan pahala yang bertambah, dosanya bertambah. Nabi kata orang yang baik ialah umur dia panjang dan amal kebaikan dia juga banyak. Itu orang yang baik, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa yang pertama Sa'ad doakan untuk Usama bin Qatadah, ya Allah, kalau betul dia buat tuduhan palsu, bagi umur dia panjang. Kemudian kata dalam hadis tu, Sa'ad doa yang kedua, fa'atil faqrahu, ya Allah, panjangkanlah kefakiran kepada Usama bin Qatadah. Mula-mula tuan-tuan, dia minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur Usama bin Qatadah. Yang kedua, di samping dia panjang umur, sepanjang dia panjang umur tu, ya Allah, panjangkanlah juga kefakirannya. Yang ketiga, kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Usama bin Qatadah, dia kata wa'aridhu bil fitan, ya Allah, selimbungilah dia, selaputilah diri dia dengan fitnah sampailah dia mati. Kemudian dalam hadis itu, wa kana ba'du idza su'ila yaqulu syekhun kabir maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Bila lepas beberapa ketika, lepas pada Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, lepas beberapa ketika, kata dalam hadis tu, ila su'ila yaqulu syekhun kabir, orang pitanya dekat Usama bin Qatadah ni. Ramai pitanya dia, tengok dia ni dah lah tua, melangak dah, miskin pula. Orang pitanya dia,
wahai orang tua, wahai Usamah bin Qatadah, hang ni pasal apa jadi macam ni? Dia kata apa? Aku ni dah jadi tua, maftunun, aku tua dalam keadaan aku diselimbungi dengan fitnah, aku dipenuhi dengan musibah. Asabatni da'watu Sa'ad, aku sudah terkena doa kecelakaan yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik periwayat hadis ni, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala 'ainaihi min kibar. Kata Abdul Malik yang meriwayatkan hadis ni, aku tengok sendiri dengan dua biji mata aku. Aku tengok Usamah bin Qatadah ni, dia dah pun tua. Bulu mata dia ni tuan-tuan sampai tutup mata dia, tak nampak apa dah. Tua sampai melarat terang tu. Dia kata apa? Bulu mata ni tuan-tuan sampai tutup biji mata dia sebab tua, terlampau tua. Tuhan panjangkan umur dia tuan-tuan sampai melarat. Tua dah lah, miskin, melarat. Bulu mata ni tutup mata dia, tak nampak. Kemudian kata dalam hadis tu, wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaqzimuhunna. Kata dalam hadis tu, bukan takat dia tua pelopak mata, tutup mata sampai tak nampak. Kata dalam hadis ni, dia berjalan di tepi jalan ni, Usamah bin Qatadah ni, dia berjalan di tepi jalan, dia nampak ada anak dara, dia rabah anak dara tu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayang, orang tua-tua kalau zaman lah zaman kita duduk rabah orang tepi jalan tu, memang tak pak budak tu, adik budak tu, abang budak tu, dia pergi dapur orang tua tu tuan-tuan. Nak habaq apa dalam hadis tu? Usamah bin Qatadah, hujung usia dia tuan-tuan, Allah penuhkan hidup dia dengan fitnah. Orang tua-tua tuan-tuan, kalau hidup rabah orang tu, orang kata apa? Kata yang malah dia pergi rabah anak dara tu tuan-tuan. Sebab apa? Dia terkena fitnah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan yang berahmati Allah, hadis itu tuan-tuan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis ni tuan-tuan, kita nak faham apa tuan-tuan dalam hadis ni? Dia nak abang kat kita, Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan orang yang baik, orang yang Nabi jamin dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga tuan-tuan, amalan dia banyak, dia rapat dengan Nabi, dia ikut sunnah Nabi SAW. Sepatutnya orang yang tak kenal betul-betul Sa'ad bin Abi Waqqas, janganlah dilemparkan tuduhan yang jahat seperti itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu satu. Kita nak faham tuan-tuan hadis ini di zaman kita macam mana tuan-tuan? Para alim ulama, mereka lah orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tuan-tuan, kita manusia biasa, orang awam ni tuan-tuan, yang ilmu kita ada walaupun ada sikitnya, nak dibandingkan dengan ulama yang depa ni rapat dengan Allah. Mereka ini Allah sayang dekat depa. Depa ni tuan-tuan bangkit pagi, angkat tangan minta kepada Allah, teriak menangis dosa depa. Depa ni rapat dengan Allah, bahkan depa pernah mimpi jumpa Nabi. Depa rapat dengan sunnah Nabi. Pasal apa lah tuan-tuan, kita manusia yang baru nak rapat dengan Allah, kita menghina ulama-ulama yang sebegini, kita mencaci maki depa, kita taburkan fitnah kepada depa. Tidak takutkah kita tuan-tuan dengan doa yang apabila depa angkat tangan kepada Allah, Allah tunggu nak dengar doa depa tuan-tuan. Tuan-tuan kena yakin dan percaya, ada orang tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala lambat dia angkat tangan dia, memang Allah nak dengar dia minta apa dekat Allah. Maksud apa tuan-tuan? Orang yang macam ni sangat-sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya baca ni tuan-tuan nak bagi pengajaran dekat kita apa tuan-tuan? Nak habaq dekat kita orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul ikut Al-Quran. Orang ni tuan-tuan sangat-sangat tidak patut dan tidak layak untuk kita maki mereka, untuk kita fitnah mereka dengan tuduhan yang tidak berasas tuan-tuan. Bahkan apa yang mereka ajar yang selari dengan Al-Quran, yang selari dengan hadis Nabi SAW, kita kena terima bulat-bulat tuan-tuan. Pasal apa? Dengan terima bulat-bulat ni lah tuan-tuan, Allah bagi kat kita balasan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka hadis yang Nabi cerita 10 orang yang dijamin syurga tuan-tuan, nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama dia duduk nombor 1.
Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ni lah orang yang mula-mula bila musyrikin cerita pasal Nabi. Cerita mereka kata, musyrikin kata Nabi ni bagi ajaran sesat, buat sihir dan sebagainya. Bila peristiwa Isra' Mi'raj Nabi turun, mereka kata Nabi pembohong. Tiba-tiba mereka menghabaq dekat Abu Bakar As-Siddiq, mereka kata Muhammad bohong. Abu Bakar tanya, berita ni main pada siapa? Main pada Nabi Muhammad. Abu Bakar kata, kalau main daripada Nabi Muhammad, aku percaya bulat-bulat. Walaupun dia kata dia berjalan malam daripada daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar kata, kalau lebih pada Masjid Aqsa pun aku percaya. Sebab apa? Yang kata itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, keyakinan dia sungguh-sungguh dengan Allah. Allah balas dia tuan-tuan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya tuan-tuan, kita orang yang beriman, orang yang nak syurga Allah, kita tidak menghina para ulama yang rapat dengan Allah, yang cuba ataupun yang berusaha nak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tuan-tuan orang Islam, apa juga masalah yang berlaku dalam negara kita tuan-tuan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apa saja masalah yang berlaku dalam negara kita tuan-tuan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Hendaklah kamu balik kepada Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, apa saja yang berlaku, tak kira kapal terbang jatuh ke, penyelewengan ke, apa pun tuan-tuan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala cara nak mengatasi benda-benda yang macam tu tuan-tuan. Islam yang tuan-tuan yang boleh membawa kepada keamanan dunia ni hanyalah Islam. Tak ada dah hal lain tuan-tuan. Hamailah ajaran apa pun, sekular ke, ajaran liberal ke, apa saja amalan pun tuan-tuan, progresif ke, tak ada pun tuan-tuan yang boleh nak menyelamatkan kita daripada azab Allah melainkan ajaran Islam. Hamailah tuan-tuan perkataan apa, integriti lah apalah tuan-tuan. Yang paling penting ialah akhlak Islam apabila kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dan berjaga-jaga dengan doa orang yang baik-baik ini tuan-tuan. Sebab apa? Takut-takut dengan doa mereka yang sedikit itu, mereka minta keburukan kepada kita tuan-tuan. Takut-takut Allah terima doa kita tuan-tuan, terjadi fitnah dekat kita, wal a'yadu billah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu lagi hadis cerita pasal doa juga tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan, boleh heran tak? Boleh gila pula. Saya hujan mati aku nak beli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang panjang, saya tak berhajat nak baca matan hadis tu panjang. Saya ringkaskan juga tuan-tuan supaya tuan-tuan mudah faham dan supaya tuan-tuan saya pun mudah nak sampaikan. Hadis ni tuan-tuan, satu hari awal-awal Islam, Nabi SAW sembahyang di depan Kaabah. Pada ketika hadis ni tuan-tuan, Fatimah anak Nabi SAW ni kecil lagi. Orang sebut apa? Kanyak. Kecil lagi tuan-tuan. Nabi satu hari pergi semayang di depan Kaabah. Tengah Nabi duduk semayang tuan-tuan, Abu Jahal and the gang, geng-geng jahat ni, gangster Mekah ni, duk ada keliling Nabi tu, duk tengok Nabi semayang. Sambil Nabi semayang, mereka ejek Nabi. Apalah semayang apa tadi, sujud apa ni, mereka duk kata kat Nabi tengah Nabi duduk semayang. Kita tuan-tuan, kalau tengah duduk semayang, orang kata kita, kata kita gila tengah duduk semayang, sujud tak pernah orang ajar, main duk buat ikut dan main duk buat ajaran sesat. Kalau kita duduk tempat Nabi tu tuan-tuan, saya ingat, saya yakin dan percaya 90% berhenti semayang, apa yang ada atas tu punggai pukul lu atas kepala Abu Jahal tuan-tuan. Kata apa? Geram dia. Aku duduk semayang, orang kata kat aku macam-macam. Tapi Nabi tak. Nabi teruskan semayang dia sampailah tengah-tengah Nabi duduk semayang tu tuan-tuan. Abu Jahal kata apa? Dia kata, siapalah dalam kalangan hampa hang ramai-ramai ni yang berani, yang kira kental, jiwa kental, dia kata, boleh ambil perut unta busuk 2 hari lah. Perut unta busuk, ambil perut unta tu pergi bubuh atas belakang Nabi masa Nabi tengah semayang. Ni Abu Jahal bukan
Nama pun jahat lah. Buang L masuk T. Jahat tu Tuan-tuan. Dia kata siapa yang berani, dia kata pi ambil perut unta busuk hak 2 hari lalu, ambil dengan tangan dia, pi bubuh di atas belakang Nabi. Dia bukan tawarkan ganjaran apa-apa tuan-tuan. Cuma dia kata apa? Siapa yang dia nak tunjuk muka. Tak ada tawaran duit, tak ada tawaran apa pun. Dia kata siapa berani ambil perut unta ni, pi bubuh atas belakang Nabi SAW masa Nabi tengah sembahyang. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam ramai-ramai itu bangkit satu orang gangster pada sedap. Kalau macam zaman kita tuan-tuan, hak yang bodybuilder punya tu, hak geng dia berketui tuan-tuan. Kita pegang pun lagu ketui batu, bukan dia otak dah ketui batu tuan-tuan. Cuma saya suka kata dekat orang-orang yang suka buat gym ni tuan-tuan, saya suka kata apa? Depa tuan-tuan, kadang-kadang, bukan semua lah, bukan semua. Ni depa ni. So itu orang pengen itu promo yang apa. Kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh bina badan, betul tak? Kita boleh bina badan, angkat sampai 50, 60 kilo, perut angkat 100 kilo, 200 kilo tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, hak yang buat bodybuilder ni, puasa nak buat ni? Kalau hak yang buat, bagus, alhamdulillah. Kalau hak tak buat tuan-tuan, dia duk kata apa? Biar api luar. Tuan-tuan, kalau yang macam tu, kita cuma ada kekuatan luaran, kekuatan dalaman tak tahu. Kalau yang macam tu tuan-tuan, malulah kepada orang tua-tua hak umur 80, badan tak begitu, bahkan meleweh ni, landung habis ni, ketua-ketua ni tak ada dah. Tapi mereka boleh buat puasa sunat 6 hari. Orang tua tu lagi kuat daripada kita hak boleh angkat 60 kilo, 70 kilo tuan-tuan. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kita ni, saya pesan dari saya juga lah tuan-tuan, kita tuan-tuan tidur ni tuan-tuan, selimut ni tak sampai tengah kilo pun. Ya tak? Selimut air kita tutup badan kita tu tak sampai tengah kilo pun. Tapi tuan-tuan, orang tua-tua selimut dia sama berat macam kita, tapi depa boleh mai sembahyang subuh berjemaah. Depa boleh angkat selimut depa tu, depa mai sembahyang jemaah. Kita hak yang bodybuilder ni tuan-tuan, hak buat badan ni, minum galangan susu, ambil botol besar-besar tuan-tuan, minum segala macam, tapi main dengan sembahyang subuh berjemaah. Ni hak yang berat tak sampai tengah kilo tuan-tuan, tak boleh angkat. Malu dekat orang tua-tua tu tuan-tuan. Islam ni tuan-tuan, dia nak tengok kita punya kekuatan dalaman macam mana. Luaran yes tengok juga, tapi dalaman itu lebih penting di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Saya pesan tuan-tuan, kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Dalam hadis tu tuan-tuan, bangkit satu orang lelaki hak badan sedap ni, kira kuat ni. Kalau kata orang pergi tolak dia, bukan dia terbalik, kawan hak tolak tu terbalik. Maknanya tertegak terus. Dia bangkit tuan-tuan, dengan bengih dia pegang perut unta busuk tu dengan tangan dia sendiri. Tuan-tuan, perut unta busuk 2 hari lah. Tak usah kata perut unta tuan-tuan, kucing mampus tuan-tuan tak sampai sehari. Hau dah tuan-tuan perut dia. Tuan-tuan tahu hau. Dia ada dengung sini belakang tu. Hau. Tuan-tuan tahu? Takkan tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan duduk sini lama. Pulau Pinang dengan Kedah Ganjar pun. Kucing hak sari tu tuan-tuan, bau hanyang, bau bangkai dah tuan-tuan. Ni perut unta busuk 2 hari dah. Ambil perut unta, dia bubuh belakang badan Nabi ketika Nabi tengah sujud. Aikah tuan-tuan, orang pergi bawa berita ni, orang sampaikan kepada Fatimah, anak Nabi. Fatimah ni tuan-tuan sayang dekat Nabi, walaupun dia kecil tuan-tuan, kanyang lagi. Dia pi dengan marah, dia keluar pada rumah dia pi dekat bak dia ambil perut unta tu, dia buang. Dia marah pula Abu Jahal tuan-tuan. Punya berani, perempuan dah lah perempuan. Lepas tu pula kanyang lagi. Tapi tuan-tuan, perempuan Arab ni tuan-tuan tak sama macam perempuan Melayu. Perempuan Arab tuan-tuan bisa tengok, mereka tanggung gas buah teh parah. Kita lelaki Melayu pun tak tanggung gas buah teh parah tuan-tuan. Kita lelaki Melayu tak tanggung gas teh parah, tapi perempuan Arab gas tuan-tuan, gas mereka tanggung teh parah tuan-tuan. Saya ingat saya tak nak nampak orang Melayu kita tanggung gas, saya tak nak nampak. Orang Arab tanggung tuan-tuan. Fatimah dia pergi ambil buang. Pasal apa? Dia sayang dekat mak dia. Habis dia buang tuan-tuan, bukan dia balik, dia pergi marah Abu Jahal tuan-tuan. Dia marah Abu Jahal. Selesai habis cerita tu tuan-tuan, Nabi habis sembahyang. Habis Nabi sembahyang tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan tak tahan dah. Bukan apa tuan-tuan, Nabi sabar lama dah. Hari tu depa betul-betul mencabat Nabi SAW. Nabi tak tahan dah.
Habis Nabi sembahyang, Nabi angkat tangan depan Abu Jahal and the gang. Nabi angkat tangan, Nabi kata apa? Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah bangsa Quraisy. Tuan-tuan, Nabi bangsa apa? Quraisy. Hadis tu nak apa kita tuan? Bangsa tidak mencerminkan Islam. Maksud apa tuan-tuan? Bangsa tidak ada apa nilai kalau bangsa itu tak mengikut seperti mana yang Islam suruh. Bangsa tak ada apa kemuliaan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau atas dunia berjuang bangsa, tuan-tuan berjuang bangsa, dia sampai dekat pintu kubur tuan-tuan, dia tak masuk dalam kubur. Tapi kalau tuan-tuan berjuang Islam masuk dalam kubur bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mati esok ni, malaikat tanya dah tuan-tuan bangsa apa? Dia tak tanya. Hari ni tuan-tuan, mereka buat dalam Facebook satu benda perkongsian yang cukup baik. Mereka buat tabung darah, habis dalam plastik tu. Dia tulis dalam tu, hak ni darah Cina, hak ni darah India, hak ni darah Melayu. Baik, 3 tu darah bangsa. Bawah tu, hak ni darah apa nama orang asli. Tuan-tuan, darah semua sama warna merah. Walaupun kulit lain, tapi darah sama tuan-tuan. Nak abang apa tuan-tuan? Siapa pun macam tu lah. Siapa pun bila dia ambil Islam, tak kira warna kulit, bila hang ambil Islam insya-Allah jaminan keselamatan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita tuan-tuan, habis saja Nabi sembahyang, Nabi angkat tangan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah bangsa Quraisy. Pasal apa Nabi suruh binasa? Pasal bangsa Quraisy tolak Islam. Tuan-tuan jaga, kita walaupun kita mengaku kita Islam, kalau kita tolak Islam tuan-tuan, kita juga dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seronok bangsa kita bangsa Melayu, bangsa yang menerima Islam, kalau kita tolak Islam tuan-tuan, kita tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hang pilah dengan Melayu hang, kalau hang tak bawa Islam, hang tak ada guna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Bukan takat Nabi kata Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan, ya Allah celaka Quraisy. Yang kedua, ya Allah binasakanlah Abu Jahal bin Hisham. Nabi doa dalam bahasa Arab. Abu Jahal juga orang Arab, dia faham apa yang Nabi baca. Dia tuan-tuan, daripada muka renyih hasil tadi, dengar Nabi baca doa, ya Allah binasakanlah Abu Jahal bin Hisham. Nabi baca Abu Jahal sekali dengan bin, mana ada tak ada oleh dah. Hang lah. Kalau boleh baca nombor IC pun baca. Nak abang ada tak ada oleh dah. Abu Jahal bin Hisham, ya Allah binasakanlah dia. Abu Jahal dengar Nabi baca doa lagu tu tuan-tuan, terkuih, kecut muka, takut tuan-tuan. Pasal jahat Abu Jahal pun tuan-tuan, dia yakin kata Nabi tu betul, cuma tak mau ikut dia. Tuan-tuan, syaitan ni tuan-tuan, syaitan lah jahat. Dia yakin tak Islam ni betul? Yakin, cuma dia tak ikut dia tuan-tuan. Tak ikut dia. Baik, bila Nabi doa macam tu, kecut muka Abu Jahal bin Hisham. Bukan dekat Abu Jahal, Nabi baca doa lagi, wa Utaibah bin Rabi'ah, orang yang kedua Utaibah bin Rabi'ah, orang yang ketiga wa Syaibah bin Rabi'ah, yang keempat wal Walid bin Uqbah, yang kelima wa Umayyah bin Khalaf, yang keenam wa Uqbah bin Abi Mu'aid, wa dzakara as-sabi' wa lam ahfazhu fa walladhi. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut nama 7 orang, dan kata periwayat hadis ni aku ingat 6, seorang lagi aku tak ingat. Tapi yang penting apa? 7 orang Nabi sebut nama seorang-seorang. Nabi minta supaya mereka ni binasa tuan-tuan. Wa walladhi ba'atha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil haqq laqad ra'aytu alladhi samma sar'a yawma badrin thumma suhibu ila al-qalib badr. Kata riwayat hadis ni, sesungguhnya aku yakin demi sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebenaran. Laqad ra'aytul ladzi, aku tengok 7 orang ni yang Nabi sebut nama dia. Ketika mana Nabi angkat tangan tu, Nabi sebut doa kebinasaan. Aku tengok 7 orang ni binasa depa ketika mana perang Badar. Tuan-tuan, lepas pada Nabi doa, tak binasa lagi Abu Jahal. Selang masa sikit berlaku peperangan Badar, Abu Jahal mati. Dan juga 7 orang yang Nabi sebut tu,
termasuk dengan Abu Jahal. 7 orang ni mati bergelimpangan dalam penuh kehinaan di dalam perang Badar, tuan-tuan. Sebab apa? Masa hidup mereka tidak menghargai orang yang baik-baik, bahkan tidak menghargai Nabi SAW. Begitulah kecelakaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang tak reti nak mengasihi, yang tak reti nak menghargai orang yang baik-baik, yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan depa menghina pula pesuruh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tuan-tuan, ringkas contoh hadis ni nak mak kita tuan-tuan, kita masih lagi ada para alim ulama yang menyambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam tuan-tuan, terimalah apa saja yang dicakap ataupun disebut oleh ulama-ulama yang muktabar, selagi mana percakapan ulama tersebut masih lagi tidak menyanggah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, maka wajiblah kita patuh dan taat kepada mereka tuan-tuan. Pasal apa? Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Tidak sepatutnya tuan-tuan kita orang Islam menghina, mencaci maki orang yang baik-baik tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan tak kira Tok Imam pun mereka maki. Tak ada salah apa-apa, Tok Imam pun mereka maki tuan-tuan hari ni. Bukan kata Tok Imam, habis Tok Imam, ustaz-ustaz pun kena. Tuan-tuan, apa saja yang kita mampu buat untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala kita buatlah. Dahlah tuan-tuan, kita masjid tak main, surau tak main, orang buat kuliah kita halang pula kuliah tuan-tuan. Apalah satu jawapan kita di depan Allah Subhanahu wa taala nanti tuan-tuan. Kita masjid tak main sudahlah. Kalau kita nak bodoh, biar kita bodoh seorang-seorang. Jangan bagi orang lain bodoh tuan-tuan. Tuan-tuan, alhamdulillah. Cuma tuan-tuan, saya nak berpetik sikit tuan-tuan. Kadang-kadang orang kata dalam Facebook, dan orang suka sebut sama-sama mereka. Mereka kata kalau bodoh simpan sama anak cucu. Tuan-tuan, jangan bodoh seorang-seorang. Saya tak setuju tuan-tuan begitu. Saya kata kalau anak bodoh, biar hang bodoh seorang, anak cucu biar cerdik. Pasal apa tuan-tuan? Kalau dia simpan bodoh pergi kat anak cucu tuan-tuan, esok anak cucu dia bodoh, dia besar dia ganti pula pak dia bodoh tu. Sama juga. Lebih baik dia mati, bawa bodoh dia seorang pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudah sampai masanya kita kalau tak main masjid, tak main surau tuan-tuan, jangan mengganggu orang yang main. Dan jangan menghina orang yang baik-baik yang nak mengajak kita benda yang baik-baik tuan-tuan. Takut-takut doa mereka Allah berkenan terjadi fitnah dekat kita tuan-tuan, dan kita tidak mampu nak menanggung fitnah yang dikenakan kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup dulu tuan-tuan tazkirah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan beberapa beberapa hadis yang saya bacakan tuan-tuan menjadi manfaat bagi diri saya dan juga diri tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ubah diri kita ke arah yang lebih baik, dan kita latih diri kita menyayangi para alim ulama yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rapat dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkasar ataupun terguris hati dan perasaan tuan-tuan, saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surut ma'as. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.